kita lantik dua orang khalifah. Satu orang khalifah dalam kalangan Muhajirin dan satu dalam kalangan kami, puak-puak Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimana pelantikan khalifah yang pertama bila mana berlakunya kewafatan Nabi SAW. Jadi peristiwa ini berlaku ketika mana hari berlakunya kewafatan Nabi SAW dalam keadaan ahli keluarga Nabi sedang menguruskan jenazah Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan hari itu adalah hari pertama berlakunya perbezaan pandangan, berlaku khilaf dalam kalangan para sahabat, yang mana para sahabat ada pandangan mereka masing-masing. Jadi bila mana puak-puak Ansor pada hari kewafatan Nabi SAW, puak-puak Ansor ni mereka berkumpul di antara mereka sendiri. Dan kesemuanya adalah dalam kalangan Ansor. Nah, kita kena tahu dulu Ansor itu apa, Muhajirin itu apa. Kalau Ansor adalah para sahabat Nabi yang memang tinggal dekat kota Madinah. Adapun Muhajirin adalah mereka ataupun dalam kalangan orang Islam yang berhijrah daripada kota Mekah bersama dengan Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Jadi pada hari kewafatan Nabi SAW, puak-puak Ansor ni mereka berkumpul di antara mereka masing-masing dan kesemuanya adalah dalam kalangan Ansor. Tujuan adalah untuk memilih siapakah yang selayaknya untuk menggantikan kepimpinan Nabi SAW. Lalu bila mana mereka berbincang, mereka melontarkan idea, melontarkan cadangan masing-masing. Tempat mereka berkumpul adalah dinamakan sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Dan ketika mana mereka berbincang, berkumpul dan sebagainya, berita itu sampai kepada Muhajirin yang mereka ni tak tahu pun yang Ansor ada perbincangan untuk melantik siapakah yang menggantikan Nabi SAW. Lalu bila mana puak-puak Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan sebagainya, bila mana mereka dapati yang Ansor telah berkumpul, maka mereka segera pergi kepada Saqifah Bani Sa'idah untuk turut serta. Lalu bila mana Muhajirin dah sampai di tempat Saqifah Bani Sa'idah tu, bila mana Ansor tengah berbincang, tanya Muhajirin kepada Ansor, kenapa kalian berbincang tanpa mengajak kami sekali? Kenapa kalian putuskan perbincangan? Kenapa kalian adakan satu perbincangan dalam keadaan kalian tidak mengajak kami dalam kalangan Muhajirin? Dan ketika itu, puak-puak Ansor kata, pada pandangan kami tak perlu disebabkan bumi ataupun tanah ini adalah milik Ansor. Disebabkan kita yang selayaknya, kita yang tuan rumah, yang selayaknya memilih dalam kalangan pimpinan dalam kalangan kami. Lalu ketika itulah Saidina Abu Bakar memberitahu akan hadis Nabi SAW, Al-a'immatu min Quraisy, yang mana hendaklah pimpinan dalam kalangan kalian dalam kalangan Quraisy. Dan ketika itu terdiam puak-puak Ansor. Terdiam puak-puak Ansor bila mana dengar hadis Nabi SAW. Tetapi Ansor ni macam mana sekalipun mereka ni nak juga dalam kalangan kalian, nak juga dalam kalangan mereka menjadi pimpinan, menjadi ketua khalifah pada masa tu. Saking mereka nakkan dalam kalangan mereka ni menjadi khalifah, dalam kalangan puak-puak Ansor sampaikan mereka bagi cadangan supaya tak apalah kalau macam tu kita lantik dua orang khalifah. Satu orang khalifah dalam kalangan Muhajirin dan satu dalam kalangan kami, puak-puak Ansor. Ketika itulah bangkitnya Saidina Umar bin Khattab. Bangkit dalam keadaan marah. Marahnya Saidina Umar bin Khattab menyebabkan terdiam puak-puak Ansor. Siapa berani lawan Umar? Kata Saidina Umar, tak perlu dua orang pimpinan kerana cukup seorang sahaja. Kalau itu seorang tu dalam kalangan Ansor ataupun Muhajirin, cukup satu. Tak perlu ada dua, kata Saidina Umar bin Khattab. Dan ketika itulah dalam keadaan Muhajirin ada pandangan mereka masing-masing, Ansor pun ada pandangan mereka masing-masing. Kerana apa? Kerana kedua ni, Muhajirin dan Ansor, mereka ada tempat khusus di hati Nabi SAW. Nabi sangat sayang kepada Muhajirin, yang mana daripada tanah air Nabi, dan Nabi sangat menyayangi juga kepada puak-puak Ansor yang melayan Nabi, yang menyambut Nabi, yang menerima dakwah Nabi SAW. Lalu dalam keadaan masing-masing ada cadangan masing-masing, ketika itulah datangnya seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat ni penulis wahyu Nabi, yang bernama Zaid ibn Sabit. Lalu bila mana Zaid ibn Sabit, satu lagi kena ingat, Zaid ibn Sabit adalah dalam kalangan puak-puak Ansor. Lalu bila mana datangnya Zaid ibn Sabit, dia kata ketika mana Nabi masa lagi hidup, ketika mana Nabi dalam keadaan kesakitan, siapakah yang menggantikan Nabi untuk menjadikan imam kepada kita semua? Siapakah yang Nabi lantik untuk menjadi imam ketika mana kita solat? Ketika itulah mereka mengatakan Abu Bakar. Maka pada hari ini Abu Bakarlah yang layak untuk jadi khalifah kepada kita semua, dan aku berbai'ah kepada
kepada Abu Bakar, dan ketika itulah orang pertama yang berbai'ah kepada Abu Bakar adalah Zaid bin Sabit. Lalu bila mana para sahabat Ansar dan Muhajirin dengar sahaja hadis ataupun penerangan yang sangat kuat daripada Zaid bin Sabit, ketika itulah mereka faham dan mereka akur dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kesemua yang berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bila mana zaman Abu Bakar ni tak lama, 2 tahun lebih macam tu, kemudian Abu Bakar jatuh sakit. Ketika mana Abu Bakar jatuh sakit dalam keadaan kesakitan, ketika itulah Abu Bakar melantik Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah selepas daripada dia. Ingat bila mana Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah, ada pandangan para sahabat kata tak boleh Sayyidina Umar kena orang lain. Ada cadangan yang lain. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, aku melantik seorang pimpinan, seorang khalifah dalam kalangan kalian adalah orang yang paling tepat untuk menjaga agama kalian. Adalah orang yang paling layak untuk menjaga agama kalian. Dan ketika itulah para sahabat faham dan ikut sahaja cadangan ataupun perintah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang kita boleh faham adalah perbezaan pandangan dalam kalangan kita adalah benda yang biasa. Sebab setiap orang ada pandangan mereka masing-masing, setiap orang ada cadangan mereka masing-masing. Dan setiap orang percaya yang cadangan mereka adalah cadangan yang terbaik. Dan setiap orang percaya yang idea, buah fikiran mereka adalah buah fikiran yang terbaik. Cuma bila mana ada orang bagi cadangan juga kepada kita, kita janganlah tutup cadangan daripada orang lain. Kita kena berlapang dada. Kita nak orang terima cadangan kita. Sebaliknya juga kita macam tu. Kita kena terima cadangan daripada orang lain. Jangan cepat kita, cadangan kamu tak boleh pakai, cadangan kamu tak boleh pakai, cadangan aku sahaja betul. Jangan jadi manusia yang macam tu. Kita kena jadi manusia yang berlapang dada. Tak kisahlah apa jua yang kita buat. Tak kisahlah dekat mana posisi kita, dekat atas ke, dekat bawah ke. Dan situasi itu berlaku dekat sekolah ke, dekat syarikat ke, dekat NGO ke, dekat mana-mana pertubuhan, kena ada sifat berlapang dada. Kerana orang berlapang dada ni adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara perbincangan kita pada hari ini. Bahkan Nabi SAW sendiri pun di antara manusia yang berlapang dada dengan para sahabat. Padahal Nabi boleh je bagi cadangan, tapi Nabi meminta juga cadangan daripada para sahabat. Seperti contoh bagaimana dalam peperangan Uhud, bagaimana berlaku dalam peperangan Uhud, bagaimana berlaku dalam peperangan Khandak, yang mana Nabi meminta cadangan daripada para sahabat. Sedangkan Nabi boleh je bagi cadangan. Dan bahkan Nabi ni maksum. Nabi tidak akan berkata-kata melainkan itu wahyu daripada Allah. Tapi disebabkan Nabi seorang manusia yang berlapang dada, Nabi meminta cadangan daripada para sahabat. Itulah di antara manusia yang terbaik yang perlu kita contohi. Jadi itu sahaja video kita pada kali ini berkaitan dengan bagaimana perbezaan dalam kalangan para sahabat. Walaupun para sahabat berbeza pandangan, tetap mereka berlapang dada di antara satu sama lain. Jadi itu di antara perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan anda juga boleh kongsikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu boleh tak tunggu sekejap. Saya nak kongsikan something yang special kepada anda, something yang menarik kepada anda. Okey, kalau sebelum ni kita gunakan The Snack Cookies, kita gunakan design yang lama. Ini contoh design yang lama. Okey, ni design kami yang lama. Kalau Cha Cookies pun kita guna design yang ini. Kalau V Cookies pun kita guna design yang ini. Jadi susahlah kita nak kenal pasti, nak tahu balang ni balang Cha Cookies ke, balang V Cookies ke. Disebabkan itu 9 hari bulan 9 hari tu kita launch, kita release satu design yang baru. Okey, ini adalah Cha Cookies, design yang baru Cha Cookies, kita tengok. Dan satu lagi design daripada V Cookies. Memang dia berlainan di antara satu sama lain dari sudut design, dari sudut warna dan sebagainya. Okey, ini adalah V Cookies. V Cookies. Jadi mudahlah kita bila mana kita order ke, bila mana kita di sudut production ke nak buat, jadi senang kita nak nampak. Okey, ini adalah V Cookies dan ini adalah Cha Cookies. And then kedua-duanya adalah produk daripada saya sendirilah. Okey, kami sendiri yang buat, homemade dan sebagainya lah. Disebabkan itu kita ada wajah yang baru, kita ada design yang baru, kita nak bagi harga package kepada anda, harga promosi RM10 kepada anda kita nak bagi. Okey, kalau anda order dengan kami 3 balang The Snack Cookies terpulang, nak tukar-tukar perisa, nak pelbagaikan perisa pun boleh, tidak ada masalah. Okey, 3 balang anda akan dapat harga RM50 sahaja. Tapi kalau anda order dengan kami 5 balang, kita akan cut harga RM10, hanya RM80 saja untuk 5 balang. Jadi itu di antara package yang kami buat untuk memudahkan anda, untuk menjimatkan anda. Kalau anda nak order kami, nak makan The Snack Cookies, time ni lah time kita buat promosi, time kita buat harga package, inilah time yang sesuai untuk anda semua order dengan kami. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda satu persatu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.